Assalamualaikum semua. Alhamdulillah, abang baru saja selesai pandu uji model truk pickup yang terbaru daripada Mitsubishi, iaitu Mitsubishi Triton Athlete. Dan kita bermula daripada Subang tadi. Lepas tu kita pergi ke Bukit Tinggi untuk buat sesi off-road. Dan sekarang ni kita dah tiba di Janda Baik. Dan untuk maklumat anda semua, Triton Athlete ini adalah versi facelift, di mana dia menerima beberapa penambahbaikan ataupun pembaruan berbanding dengan versi sebelum ini. Jadi, sebelum kita bercerita dengan lebih lanjut pada model ini, bagi anda masih belum subscribe, jangan lupa subscribe. Yang dah subscribe, jangan lupa tekan loceng. Baik, untuk maklumat anda semua, sebenarnya untuk Mitsubishi Triton Athlete ni, ini adalah versi facelift, di mana dia hanya menerima perubahan dari segi kosmetik saja, baik dari segi luaran, belakang ataupun dalaman sahaja. Desain dia masih lagi kekal sama, tidak ada perubahan. Tetapi apa yang saya boleh katakan, untuk Triton Athlete ni, dia nampak lebih sporty, lebih handsome, pada masa sama dia lebih garang. Di mana sebenarnya untuk Athlete ni, dia adalah menggantikan varian Adventure yang sedia ada. Kiranya sekarang ni dah tak ada versi Adventure, tetapi sebaliknya digantikan dengan versi Athlete. Yang Athlete ni adalah versi premium sekali lah. Dan antara perubahan yang dilakukan pada Triton Athlete ni adalah dari segi luaran dia. Okey, kita bermula dari segi hadapan terlebih dahulu. Okey, segala benda pada bahagian hadapan ataupun segala keseluruhan kereta yang berwarna krom sebelum ini digantikan dengan warna hitam, iaitu warna gelap. Okey, kita start dengan hadapan ni, di mana untuk perubahan yang paling utama adalah dari segi grill dia. So untuk grill dia masih lagi menggunakan dynamic shield, tetapi sebelum ni yang ini adalah warna krom. Sekarang ni digelapkan. Yang kedua, untuk bahagian bumper bawah pun digelapkan juga. Tetapi untuk bahagian bumper bawah ni, dia ada slightly different sikit, di mana dia ada adjust sikit, di mana nampak dia lebih lebar dan lagi kemas. Sedangkan sebelum ni dia ada skid plate, tetapi yang sekarang ni dia tak ada, tetapi dia lebarkan sikit dia punya ruangan bumper. Seterusnya, untuk bahagian lampu sebenarnya masih lagi kekal sama, tidak ada perubahan. Dia masih lagi menggunakan lampu LED sepenuhnya, tetapi dia ada perubahan dari segi dalaman. Dalaman sebelum ni dia ikut warna dynamic shield, iaitu warna krom, tetapi sekarang ni dia digelapkan. Bagi saya, kemas dan juga garang. Untuk bahagian sisi, antara perubahan yang dilakukan adalah dari segi rim. Sebenarnya rim masih lagi kekal sama. Dia menggunakan rim berstyle 18 inci bersama dengan tayar Dunlop 265/60. Tetapi sekarang ni rim didatangkan dengan warna gelap, iaitu one tone color saja. It's a all black. Dan seterusnya perubahan adalah side mirror. Side mirror digelapkan juga. Sekarang ni untuk door visor standard ada untuk versi Athlete, di mana untuk Adventure sebelum ni tak ada. Dan untuk perubahan seterusnya pada handle door pun digelapkan. Sebelum ni warna krom. Untuk side step pun sama. Side step sebelum ni ada slightly ada chrome color, tetapi sekarang ni pun digelapkan juga. Seterusnya untuk bahagian belakang, sekarang ni dia ada stiker pelekat yang tuliskan Triton Athlete dengan ada sedikit dia punya corak-corak yang agak ganas. Dan one more thing, untuk dia punya sidebar dekat bahagian belakang, itu sekarang ni adalah standard untuk semua variant. Seterusnya untuk bahagian belakang pun sama. Antara perubahan lakukan adalah dia punya yang ini, dia punya door handle bahagian belakang pun digelapkan. Seterusnya untuk bahagian bumper bawah pun digelapkan juga. Dan yang ini pun untuk bahagian belakang dia ada juga lencana Athlete pada bahagian belakang. So untuk lampu masih lagi kekal sama, tidak ada perubahan. Dan kalau ada yang tanya, bang, macam mana kalau saya nak tahu ini versi facelift ataupun ini Athlete dengan versi sedia ada? Okey, mudah je. Kalau kau nampak all black, itu adalah versi facelift. Kalau kau nampak yang masih chrome, itu adalah model pre-facelift. Okey? Abang harap anda jelas. Dan sekarang ni kita masuk pula ke dalam. Abang nak cerita apa perubahan yang dilakukan pada ruang dalaman. Okey?
Okey, untuk ruang dalaman sebenarnya tidak ada banyak perubahan yang dilakukan pada Triton Athlete ni. Dia cuma melibatkan minor changes saja. Antara perubahan ni adalah sekarang ni dekat steering ni masih lagi balutan kulit, tetapi dia ada jahitan benang oren. Seterusnya untuk dia punya gear knob pun sama juga, jahitan benang oren, dan juga handbrake dia pun sama, ada jahitan benang oren. Seterusnya perubahan yang dilakukan ada dekat scuff plate dia tu. Scuff plate dia tu sekarang ni adalah jenis aluminium dengan ada lampu LED sekali. Dulu adalah warna hitam, plastik warna hitam. So untuk lain-lain sebenarnya masih lagi kekal sama, tidak ada perubahan. Just recap untuk korang, untuk makluman anda semua. So untuk yang ini, untuk panel meter, dia masih gabungan antara digital dan juga analog. So untuk sistem infotainment ni masih screen tersentuh, ada sambungan Apple CarPlay dan juga Android Auto. So untuk yang ni, seat is a fully leather seat, okay? Yang paling penting adalah untuk Triton ni dia ada aircon, di mana aircon adalah dia macam ventilator untuk bawa daripada hadapan pergi ke bahagian bawah. So itu sahaja yang ada yang abang boleh cerita pada ruangan dalaman Triton ni. Dan sekarang kita pergi pula ke driving experience. Okay, so sebelum kita cerita pasal driving experience, abang nak cerita pasal engine. Sebenarnya untuk aspek mekanikal dia masih lagi kekal sama, dia tak ada berubah pun. Yang berubah yang abang cakap tadi tu je, dia cuma melibatkan cosmetic change saja. Tetapi untuk engine masih lagi kekal sama. So yang ini dia gunakan engine 2.4 liter Mavic turbo diesel. So dia adalah 181 horsepower dan juga 430 Nm torque. So untuk kotak gear pun masih lagi sama, tidak ada perubahan. 6 kelajuan automatik dengan sport mode, dan juga dia ada pedal shift jugalah. Okay, so itu tidak ada perubahan. Tetapi abang cuma nak recap balik semula, sebab last kali saya rasa saya pandu uji untuk Triton ni mungkin dah setahun yang lepas, before MCO. Selepas MCO kita dah tak bawa, so mungkin ada benda yang kita terlupa. So it's a good juga event macam ni, kita attend dan juga kita boleh recap balik semula bahawa truck pickup Triton ni rupanya macam ni. Okay, so untuk tadi tu kita bermula daripada Subang. Lepas tu kita lalu dekat laluan highway, dan then kita masuk ke laluan off-road. So kita ada dua course off-road. Satu off-road yang agak light, satu lagi agak mencabar sikit dengan dengan jalan yang agak belecak, dengan lubang, dengan batu yang besar, kena lalu sungai dan sebagainya. So yang itu kita buat dekat dekat Bukit Tinggi, kampung Bukit Tinggi dan juga Janda Baik. Tetapi apa aku nak bagi tahu pada korang adalah, apabila benda ni kita recap balik semula, katakan wow, benda yang kita tak sangka, benda yang aku cakap, wish, ini susah nak lepas ni. Wih, ini macam mana aku nak lalu ni? Tetapi sebenarnya mudah nak lalu tau. Sangat-sangat mudah. So that's why untuk yang ini, untuk makluman korang, yang ini adalah for sure orang katakan sistem 4-wheel drive yang diberikan oleh Triton. Dia ada mode 2H, 4H, dan Triton adalah the only truck pickup yang boleh menggunakan mode 4H, maksudnya all-wheel drive all the time. Maksudnya dia boleh guna bila-bila masa. Sepanjang contohnya daripada sini saya nak pergi Kedah, saya nak guna 4-wheel, boleh. Kita boleh guna, tak ada masalah. Dan of course untuk 2-wheel ke 4-wheel, kita tanpa perlu berhentikan kereta. Masa kita tengah driving, kita boleh adjust 2-wheel ataupun pergi ke 4-wheel. Tetapi untuk di dalam lalu off-road tu, kita lebih banyak menggunakan 4-wheel ataupun 4-wheel 4HLC ataupun 4LLC. Dan of course yang agak mencabar sikit, kita gunakan 4LLC lah. So 4LLC ni orang katakan dia memberikan lebih grip lah. Kita orang katakan lebih grip untuk kita lalui apa juga keadaan. Dan of course benda yang aku tak sangka boleh lalu, sebenarnya boleh lepas dengan sangat-sangat mudah. Walaupun tayar ni tayar original lah, maksudnya adalah tayar standard tau. Tayar standard keluar dari kilang, memang tak ada modified langsungnya, tapi memang boleh lepas walau tanpa sebarang masalah. Dengan 4LLC, kalau 4LLC ESC kan off, so kita dapat rasa lah dia punya drifting dia punya goyang-goyang dekat belakang itu, kita memang boleh rasa. Dan of course sangat-sangat smooth. Dan one more thing adalah just recap balik untuk maklumat anda semua, Triton adalah truck pickup yang mencatatkan turning radius yang paling pendek sekali, iaitu 5.9 meter. Kalau nak bandingkan dengan kompetitor lain, semua adalah melebihi 6. So kiranya dia punya buat U-turn tu lebih pendek lah kan. So untuk driving yang lain, sebenarnya bagi saya tak ada komplain. Sebenarnya saya tak malu untuk katakan Triton adalah antara truck pickup yang saya tengah aim, katakan antara yang kita tengah aim.
Sebab walaupun yang ini cumalah model facelift yang melibatkan cosmetic change saja, tetapi benda tu memanglah dia punya life cycle memang macam itulah. Apabila ada new model keluar, dia akan ada facelift, lepas tu dia akan flash kedua, lepas tu dia akan ada new model. Tetapi however, untuk driving experience bagi saya tak ada masalah. Of course, sekarang ni truck pickup dia tak macam truck pickup dulu tau. Truck pickup dulu mungkin orang katakan yang kotak-kotak kan, yang spek entah ke laut ke apa. Tapi sekarang ni macam bawa truck pickup ni dah macam bawa kereta dah, babe. Kan, macam contoh ni, yang ini kau tengok dia punya safety lah 5 star ASEAN NCAP, babe. Bukan biasa-biasa kan. Lepas tu dia ada front collision warning, dia ada blind spot monitor, dia ada RCTA, forward collision mitigation dan sebagainya. Macam-macam, babe. Macam-macam safety yang dia ada. Dengan of course yang ini airbag adalah 7 airbag. So nothing I can say. Sebab dah macam-macam kereta dah, babe. Kau bawa pun dah macam kereta dah. Tak ada katakan biasanya katakan truck pickup je mesti lori balak, truck pickup je mesti kontraktor. Tak, it's a normal person. Kalau kau nak bawa ada kegunaan untuk truck pickup untuk kau, dia akan guna kan. Banyak benda orang kata yang boleh digunakan oleh truck pickup tapi tak boleh dibuat oleh kereta biasa. Okay. So untuk harga, lastly untuk harga sebenarnya ada slightly naik sikit lah. Maksudnya ada kenaikan harga sikit, sekitar 3,000 lebih, 3,600 macam tu. So untuk yang ni sekarang ni, untuk Triton Athlete, harga dia adalah RM141,500. Of course harga ni tidak termasuk dengan insurans lah. Dan ini termasuk dengan 10% SST. So yang ini adalah 10% SST, of course sampai bulan 6 kan. Lepas tu akan kembali balik SST. So harga is 141 RM500. Dan untuk waranti, kereta ni adalah 5 tahun ataupun 200,000 km. Which one come first? Either one tiba dahulu. Okay. So persoalan yang lebih penting adalah tahun ni adalah tahun yang agak meriah untuk segmen truck pickup. Kita ada Triton Athlete, kita ada Isuzu D-Max generasi yang terbaru, dan juga kita ada juga Nissan Navara. Dan of course kita tidak lupakan Hilux Forever, orang katakan. So antara empat-empat ni kan, mana satu yang kau rasa terbaik untuk korang? Dan of course adanya banyak model baru is a good for us juga. Kepada sebagai pengguna, kita lebih banyak pilihan. Okay. So sampai sini saja video kita pada kali ini. Macam biasa, dalam empat tu mana satu kau pilih, ataupun mungkin boleh cadangkan ke abang mana satu yang patut saya pilih. Dan kita jumpa lagi pada masa akan datang. Macam biasa, kepada anda yang masih belum subscribe, jangan lupa subscribe. Yang dah subscribe, jangan lupa tekan loceng. Dan kita jumpa lagi pada video akan datang. Bye bye semua. Assalamualaikum.